Kecilkan saiz kabinet, pemimpin PAS cakap tak serupa bikin. Pada 29 Disember 2015, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dalam tulisannya berkata rakyat perlu dibebaskan daripada menampung kerajaan yang high maintenance atau penyelenggaraan yang tinggi kerana sikap perbelanjaan pemimpinnya yang boros, membazir dan tidak ekonomi. Ketika itu, beliau mencadangkan 16 tindakan. 2 daripadanya terkait langsung dengan kos penyelenggaraan menteri-menteri dan timbalan menteri, iaitu mengecilkan saiz kabinet agar ia sesuai dengan nisbah negara dengan membuang menteri dan timbalan menteri yang sering memberi cadangan kontroversi dan mengenakan potongan gaji sebanyak 20% bagi menteri dan timbalan menteri agar mereka memahami kepelitan rakyat. Setelah gagal menjadi kingmaker pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Ridwan Mohamad Noor mengulangi kenyataan yang sama menerusi tulisannya yang bertajuk Kecilkan Saiz Kabinet dan Kurangkan Gaji Menteri pada September 2019 ketika Pakatan Harapan mentadbir negara. Dalam tulisannya yang turut ditularkan oleh beberapa pengamal media sosial pro-PAS seperti OneMedia.my, Buletin Istiqamah dan beberapa Facebook pimpinan PAS itu, beliau mendakwa tahap sosioekonomi semakin memburuk di bawah kerajaan PH. Seperti gerah yang datang menerpa, segalanya kelihatan hodoh seolah hilang keberkatan. Antara isu yang melingkari rakyat ialah pengangguran kalangan anak muda, harga barang yang tak terkawal, skim pencen yang akan dihentikan, pendakwaan terpilih, keceloparan pemimpin kerajaan yang masih bermentaliti pembangkang dan 1001 isu yang menunjang akal, katanya. Tulisannya yang disulam dengan ayat berbunga-bunga itu langsung tidak mengandungi apa-apa data bagi menyokong hujahnya. Untuk rekod inflasi di Malaysia pada tahun 2019, iaitu tahun Ridwan menulis tomahannya ialah 0.66%. Sebelum itu, semasa kerajaan Barisan Nasional tahun 2017, inflasi ialah 3.8%. Kini, inflasi di negara ini ialah 3.05% menurut statista.com. Bank Negara Malaysia pula menganjurkan pada 2022, inflasi utama ialah purata antara 2.2% dan 3.2%. Harga ayam standard pada September 2019 ialah antara RM6.50 hingga RM6.95 sekilogram. Hari ini harga siling ayam ialah RM9.40 sekilogram. Menurut Jabatan Statistik DOSM, kadar pengangguran pada September 2019 ialah 3.3% semenjak Mei 2019. Bilangan penganggur adalah seramai 521.4 ribu orang. Kini menurut DOSM, jumlah penganggur di Malaysia ialah 637.7 ribu orang pada Mei lalu, menjadikan kadar pengangguran berada pada 3.9%. Sementara itu, pada 2021, Fitch Ratings menyemak turun penarafan kemungkinan penerbit IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia kepada BBB+ daripada A- setelah rampasan kuasa langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Pada 24 Februari 2022 lalu, Fitch Ratings mengekalkan penarafan yang sama. Adakah data-data tersebut yang dikeluarkan oleh agensi bebas fitnah Pakatan Harapan? Namun, dakwaan itulah yang didendangkan oleh Ridwan juga tanpa bukti. Katanya, kerajaan PH yang menaiki kuasa dengan taufan fitnah seolah masih tak mempunyai rentak dan matlamat untuk memerintah. Fitnah apa itu tidak dinyatakannya. Nik Muhammad Abdul Aziz ketika itu Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat mengaku dalam satu rakaman audio yang tersebar bahawa PAS menerima wang jutaan ringgit daripada UMNO. Kleptokrasi juga benar, bukan fitnah. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan dihukum penjara 12 tahun, denda 210 juta ringgit pada 28 Julai 2020. Bukan itu sahaja, malah Ketua Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengekalkan sabitan tersebut pada 8 Disember tahun lalu berkata Najib memalukan negara. Seperti Tuan Ibrahim Ridwan mencadangkan agar rakyat mendesak saiz kabinet dikecilkan. Gaji dan allowance menteri dan timbalan menteri wajar dikurangkan untuk mengurangkan masalah kewangan negara, katanya. Beliau juga menyifatkan pemimpin Pakatan Harapan pembohong, dungu, malas membaca, tidak berilmu, pemfitnah dan politikus jalanan. Setiap hari tanpa rehat sepicing pun pasti ada pak menteri atau timbalan menteri yang dibahan rakyat akibat berbohong dan menunjukkan kedunguan mereka. Malangnya pemimpin PH adalah kelompok malas membaca, apatah lagi untuk menulis idea-idea mapan untuk membangunkan negara.
Apabila kurang berbudaya ilmu, maka politikus jalanan yang akhirnya merengkuh kuasa melalui fitnah keji ini seperti rusa masuk kampung apabila berada di pos strategik negara. Saya bertanya kalian mengapa perlu RM70,000 sehingga RM80,000 sebulan dibazirkan kantong wang negara untuk membayar gaji dan pelbagai allowance seorang menteri dan timbalan menteri, bidasnya. Namun kini golongan yang mengaku sebagai pejuang Islam ini dan kononnya lebih berilmu ini setelah berjaya merampas puncak kuasa menerusi tebuk atap, masalah harga bahan makanan seperti harga ayam, telur dan minyak masak pun gagal diselesaikan. Mereka terbabit dalam kabinet bersaiz XXXL Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memiliki seramai 69 menteri dan timbalan menteri serta 3 orang duta khas bertaraf menteri yang sehingga hari ini rakyat tidak tahu apa fungsi mereka. Segala tomahan yang dilemparkan ke atas pemimpin Pakatan Harapan kini jatuh ke muka mereka sendiri. Justru Jom Channel kembalikan soalan Ridwan kepadanya dan pemimpin PAS seumpamanya. Mengapa perlu RM70,000 sehingga RM80,000 sebulan dibazirkan kantong wang negara untuk membayar gaji dan pelbagai allowance seorang menteri dan timbalan menteri yang tidak kompeten dan hanya tahu menyalahkan pihak lain di atas ketidakupayaan sendiri. Ukurlah baju di badan sendiri. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.